A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 96. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, ayat 93. Ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurah fatluha in kuntum shadiqin. Dan ayat 94, faman iftara 'ala Allahi al-kazib min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun. Pengajaran daripada dua ayat ni, dua ayat sekaligus, 93 dan 94. Pertama, sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala sahaja untuk menghalalkan apa yang dia kehendaki dan mengharamkan apa yang dia kehendaki. Yang kedua, tidak ada seseorang pun yang berhak menghalalkan sesuatu perkara atau mengharamkannya, walaupun dia adalah seorang Nabi. Yang ketiga, antara cara yang terbaik ketika berhujah dengan pihak musuh ialah menggunakan hujah yang mereka pegang dan yakini.
bagi menolak dakwaan yang salah. Seperti menggunakan kitab Taurat. Seperti menggunakan kitab Taurat yang asal yang dipegang oleh ahli kitab untuk membetulkan dakwaan mereka yang salah. Yang keempat, kitab Taurat adalah sama seperti Al-Quran, iaitu diturunkan oleh Allah dari tempat yang tinggi. Kerana Allah berada di atas Arash. Yang kelima, sesiapa yang menolak kebenaran setelah zahir dan terbukti kebenarannya, maka ia orang yang paling zalim. Yang ke-6, ada manusia yang berdusta atas nama Allah. Maka dia juga akan berdusta atas nama Rasulullah. Dan mereka ini lebih mudah untuk berdusta kepada orang biasa. Yang keenam. Yang ketujuh, tidak ada dosa atas perbuatan yang dilakukan dalam kejahilan. Tidak ada dosa yang dilakukan dalam kejahilan. Okey. Habis ya? Ayat 95. Ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Pengajarannya pertama, wajib membenarkan Allah
wajib membenarkan Allah Azza wa Jalla dalam setiap apa yang dikhabarkannya, dalam setiap apa yang dikhabarkannya, sama ada melalui kitabnya atau melalui para rasulnya. Yang kedua, wajib mengikuti agama Ibrahim alaihi salam dari segi asas akidahnya. Kerana asas akidah semua para nabi dan rasul adalah sama. Yang ketiga, Allah memuji Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak pernah condong kepada kebatilan dan tidak pernah mensyirikkan Allah, sebagaimana yang didakwa oleh orang Yahudi dan Nasara. Yang keempat, wajib ke atas setiap manusia mengikuti kebenaran di mana sahaja sama ada daripada Rasul yang diutuskan kepadanya atau daripada rasul-rasul yang lepas, rasul-rasul yang terdahulu. Okey, habis ya. Kita sambut tadabbur ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 96 masih lagi dalam konteks untuk Allah menidakkan dakwaan orang Yahudi bahawa mereka ni ada kelebihan, bangsa mereka adalah bangsa yang terbaik. Jadi sebagaimana yang diberitahu sebelum ni, kalau daripada ayat 1 hingga 90 hingga 83 lebih kepada Allah nak menolak dakwaan orang Nasrani, dan selepas ayat 83 lebih kepada Allah nak menidakkan dakwaan orang-orang Yahudi. Jadi ayat malam ni antara dakwaan orang-orang Yahudi ialah bahawa tempat ibadat yang pertama yang dibina ialah Baitul Maqdis.
Jadi Yahudi ni cukup berbangga dengan Baitul Maqdis. Sebab kebanyakan para nabi yang berasal daripada Bani Israel berpusat di Baitul Maqdis, di Palestin. Sehingga mereka mendakwa bahawa tempat ibadat pertama yang dibina di atas muka bumi, Baitul Maqdis. Sebab itulah bila Allah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, mereka tak boleh terima. Seolah mereka mengatakan itu adalah tempat kiblat yang pertama, maka kenapa perlu ditukar? Jadi ayat malam ni Allah menafikan dakwaan orang Yahudi bahawa rumah ibadat yang pertama ialah di Baitul Maqdis. Bukan. Sebaliknya, tempat ibadat yang pertama yang dibina di atas muka bumi ialah di Mekah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, sesungguhnya, awal apa dia? Awal lah. Dah jadi bahasa Melayu kan? Baitin pun jadi bahasa Melayu kan? Bila orang Melayu guna bait? Baitul Mal. Baitul Mal. Kan? Baitul Mal. Sesungguhnya, kalau kita terjemah harfiah, awalah yang pertama, baitin, rumah. Yang pertama, rumah. Jadi bunyi pelik kan? Tapi terjemahan yang lebih tepat ialah sesungguhnya rumah yang pertama. Rumah yang pertama. Wudi'a, yang telah wudi'a diletak, tapi di sini maksud dia dibina. Wudi'a telah dibina linnas, untuk manusia. Jadi rumah apa ni? Rumah yang pertama dibina untuk manusia. Rumah apa? Rumah ibadat. Bukan rumah untuk orang tinggal. Rumah ibadat yang pertama dibina untuk manusia ialah lallazi. La tu pastilah. Allazi, yang bibakkah. Ba ni di. Bakkah. Ba ke mim tu? Bekah. Bekah kenapa terjemah Mekah? Oh, nama Mekah. Nama Mekah banyak ke? Banyak nama Mekah. Dia sebenarnya dalam Quran ada berapa nama Mekah yang disebut dalam Al-Quran. Ini Bekah ni salah satu nama. Nama Mekah satu, Bekah. Bekah. Yang kedua, Mekah. Mim. Yang ketiga, disebut dalam Quran Ummul Qura. Ummul Qura. Ummul Qura ni apa makna? Ibu kepada segala. Qura tu jamak kepada qaryah. Qaryah satu negeri. Kalau Qura, negeri-negeri. Jadi Mekah ni ibu ataupun pusat kepada semua negeri yang ada di dunia. Dan sebab tu ada satu universiti di Mekah nama dia Jami'atu Ummil Qura. Tempat saya belajar ni. Kalau pergi Mekah, jumpalah Universiti Ummul Qura di sebelah Arafah. Tahun bila? Lebih kurang tahun 89. Habis lebih kurang 91. Okey, apa lagi nama Mekah dalam yang disebut dalam Quran? Al-Baladul Amin. Al-Baladul Amin.
Dalam surah apa ni? Dalam surah apa? Surah Al-Balad kan? Surah Al-Balad. Mekah ni ada dalam surah Al-Fathu. Ummul Qura saya tak ingat dalam surah apa, tapi empat-empat ni ada. Dan ada juga Mekah dipanggil qaryah. Kam min qaryatin. Qaryah tu makna satu negeri, tapi itu lebih kurang nama yang umum lah. Kadang-kadang tempat lain pun dipanggil juga qaryah. Okey? Jadi ada satu cerita lah, ada seorang Arab, dia baca Quran. Bila baca ayat ni, bibakkata. Dia tak tahu nama Mekah tu ada Bakkah. Dia pun kata salah ni, dia pun betulkan. Dia tukar mim, bimakkata. Lepas tu dia ambil Quran satu lagi, Bakkah juga, dia tukar lagi Mekah. Lepas tu tengok satu lagi, Bakkah juga dia tukar. Sampai 20 Quran dia tukar, dia betulkan bimakkah. Sebab dia tak tahu Bakkah tu salah satu nama. Kemudian orang tanya, kamu buat apa ni? Aku betulkan kesalahan. Dia kata itu bukan salah, itu salah satu nama Mekah. Okey, jadi ayat ni menafikan dakwaan orang Yahudi yang mengatakan rumah ibadat pertama di mana ialah Baitul Maqdis. Allah kata apa? Bukan. Rumah ibadat yang pertama dibina untuk manusia di Mekah, bukan di Palestin. Dan dikuatkan dengan satu hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Zar bertanya satu masa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah rumah pertama yang dibina untuk manusia untuk beribadat? Nabi jawab, Mekah. Kemudian Abu Zar bertanya, semua mahia. Kemudian apa pula selepas Mekah? Baitul Maqdis. Jadi yang kedua Baitul Maqdis, bukan Baitul Maqdis yang pertama. Okey, siapa yang bina Mekah ni? Siapa yang bina Baitullahil Haram kat Mekah? Nabi Ibrahim. Ada dalil kan? Surah Baqarah, wa iz yarfa' Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian lepas tu rumah ibadat yang kedua dibina ialah Baitul Maqdis. Siapa pula membina Baitul Maqdis? Bukan. Cucu dia. Cucu Nabi Ibrahim siapa? Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi ada pendapat mengatakan jarak beza antara pembinaan Nabi Ibrahim Baitullah dengan pembinaan Nabi Yaqub Baitul Maqdis 40 tahun. 40 tahun. Lepas tu barulah dibina yang ketiga Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Okey. Dan Bakkah, apa makna Bakkah? Bukan. Kalau mubarakah ba ra kaf. Ini ba kaf ta. Tak ada ra. Bakkah ni ulama berbeza pendapat lah dari segi bahasa. Pertama, Bakkah makna dia potong ataupun pecah. Maksud dia ialah siapa saja yang datang nak menghancurkan Baitullahil Haram, Allah akan hancurkan mereka. Hancur tu ataupun patahkan, dalam bahasa Arab dia panggil Bakkah. Contoh ketika tentera Abraha datang daripada Yaman nak hancurkan Mekah, Allah hancurkan mereka. Yang kedua, Bakkah ni makna dia ialah izdiham, terlalu ramai. Sebab Mekah tempat orang datang melakukan haji dan daripada seluruh pelosok dunia dan daripada pelbagai bangsa. Dan bila sampai kat situ ramai. Ramai tu dalam bahasa Arab juga makna dia Bakkah. Tabuku. Ada juga pendapat mengatakan Mekah, Bakkah ni beza
Ini Masjidil Haram. Ini Kaabah kan. Yang ni dia panggil Bakkah. Kaabah dengan Masjidil Haram sekitarnya dia panggil Bakkah. Adapun Makkah apa dah? Makkah ni semua tanah haram. Tanah haram dia panggil apa? Makkah. Boleh faham? Jadi Bakkah ruang dia sempit je, kecil. Makkah meliputi semua tanah haram di Mekah. Daripada Arafah, Tanaim, mana lagi? Ja'ranah. Okey. Kemudian Allah bagi tahu kelebihan Mekah, iaitu mubarakan. Apa makna mubarakan? Diberkati. Apa maksud ni diberkati? Pertama kita faham apa makna barakah. Al-barakatu. Apa dia? Al-barakah. Tak, redha lah. Redha tu bahasa Arab. Jadi redha makna Allah setuju. Kan? Mulia perkataan bahasa Arab lain. Syarafun, karam. Dia mubarakun daripada perkataan al-barakah. Dan orang Melayu ni bila terjemah barakah jadi berkat juga. Kan? Minum air ni sebab ada berkat. Jadi sebenarnya apa makna berkat tu? Bukan manfaat bahasa Arab tu. Lain. Itulah kelebihan orang Melayu. Dia ambil Arab, dia terjemah juga jadi bahasa Arab sampai dia tak tahu apa makna sebenar. Macam mana boleh tahu? Kasratul khair wa dawamuha. Ini makna berkah dari segi bahasa, iaitu kasratul khair, banyak kebaikan, dan dawamuha, berterusan. Jadi satu banyak, yang kedua berterusan. Itu makna barakah. Contoh macam umur kita kan. Umur siapa ni? Imam Nawawi. Umur dia berapa masa dia mati? 40. Sikit kan? Tapi kebaikan yang dia buat dalam tempoh 40 tahun banyak tak? Banyak kan? Dan berterusan tak? Ya. Dalam dia tak kahwin. Tapi dalam tempoh umur 40 lebih, dia karang banyak buku. Dan berapa ramai yang bermanfaat daripada ilmu dia. Masa dia hidup dan setelah dia mati sampai hari ini dan sampai bila-bila. Itu berkat. Kan? Kita umur berapa? 50 kan? Berapa buku? Bukan buku baca, bukan buku tulis. Yang kita baca, bukan tulis. Baca pun tak habis. Tulis? Tak adalah. Jadi mungkin umur kita ni tidak ada keberkatan. Ada orang yang umur sampai 60-70, tak ada apa kebaikan yang ditinggalkan. Okey. Jadi sekarang kita nak faham apa makna berkat ni. Mekah tu Allah kata diberkati. Macam mana tu? Apa dia keberkatan tu? Yalah, macam mana? Balik pada makna asal dia. Banyak kebaikan dia berterusan. Apa dia? Pahala berganda kan? Satu solat dapat? Banyak tak? Banyak. Satu pahala, satu solat sama dengan 100,000. Bahkan ada juga pendapat ulama mengatakan sebenarnya bukan solat je. Sedekah, apa-apa kebaikan kita buat di tanah haram, pahala dia 100,000. Satu. Yang kedua, mustajab doa di tempat lain pun ada. Dia bila pergi Mekah ni, Allah jadikan hati manusia sentiasa nak datang. Itu kebaikan yang banyak.
Sebab bila dia selalu datang, semakin bertambah tak ganjaran pahala. Ya. Mana ada tempat yang pergi satu tempat, dia nak pergi lagi kan? Kecuali Mekah. Kalau dia melancur satu tempat, lepas tu tak nak pergi dah tempat tu. Dan yang paling kerap pergi Mekah siapa? Syarikat travel agent tu. Itu pun keberkatan. Dia ulama kata salah satu keberkatan ialah kerja sikit, duit banyak. Betul. Kadang-kadang sekali bawa jemaah dapat untung. Tak percaya tanya travel agent tu. Kadang-kadang masa saya duduk kat Mekah, orang Malaysia, orang Indonesia, orang Thailand yang duduk lama kat sana, dia tak ada kerja. Dia hanya kerja musim haji sahaja. Kadang-kadang masak untuk jemaah, kadang-kadang bawa jemaah ziarah. Dalam tempoh 1,5 bulan dia bekerja, dia boleh hidup untuk 12 bulan, setahun. Itu berkat tu. Ada kat Malaysia kerja sebulan boleh hidup setahun? Tak ada. Tak ada, dia dari. Okey, apa lagi keberkatan? Banyak lagi. Air Zam-Zam, betul. Nabi kata apa dalam hadis? Ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ni mengikut niat siapa yang minum. Kalau dia minum niat nak sembuh, Allah bagi sembuh. Kalau dia minum niat nak tenangkan hati, Allah bagi tenang. Itu keberkatan. Minum air sikit tapi dapat keberkatan, kebaikan yang banyak. Apa lagi? Haji umrah. Apa kelebihan haji umrah? Nabi kata apa ni? Faman hajja walam yarfus walam yabsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang buat haji dan dia jaga mulut, tidak bercakap benda yang kotor, tidak bersetubuh dengan isterinya masa dalam ihram, maka dia balik ke negerinya dalam keadaan bersih daripada dosa seperti bayi baru lahir. Berkat. Kan? Buat haji sekejap sebulan tapi sapu bersih dosa. Apa lagi? Umrah muslim haji kan? Umrah muslim Ramadan sama dengan melakukan haji bersama Rasulullah. Apa lagi? Banyak kan? Okey. Dan Mekah juga adalah sebagai wahudan, petunjuk lil alamin, bagi alamin. Apa makna? Kalau kita nak terjemah, contohlah alhamdulillahi rabbil alamin. Apa makna dalam ayat surah Fatihah ni? Segala puji bagi Allah, Tuhan. Apa makna sekalian alam? Semua kecuali Allah. Okey. Tapi dalam ayat ni ada kelil alami, semua kecuali Allah. Sebab Allah kata apa? Mekah ni tempat sumber hidayat. Sumber hidayat ni adakah untuk semua makhluk ataupun untuk manusia sahaja? Untuk manusia saja. Sebab itulah kita kena tengok tafsir dan kena tengok konteks ayat. Kadang-kadang al-alami makna dia semua makhluk selain daripada Allah. Kadang-kadang alamin semua manusia sahaja, tak termasuk makhluk yang lain. Kadang-kadang alamin manusia dan jin. Cuba buka surah Al-Furqan ayat kedua. Surah Al-Furqan ayat kedua. Ayat pertama. Tabarakallazi nazzalal Furqan nazzalal Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina
nazira. Okey. Cuba terjemah. Tabarakalladzi. Tabarakah sebenarnya daripada perkataan barakah juga. Kalau kita nak terjemah harfiah, kebaikan yang banyak dan berterusan. Siapa ni? Allah lah. Yang boleh bagi kebaikan yang banyak dan berterusan hanya Allah. Boleh juga terjemah tabarakah maha tinggi, maha suci. Yang nazala, yang telah menurunkan Al-Furqan. Apa dia Al-Furqan? Al-Quran. Kenapa dinamakan Al-Furqan? Bezakan antara makna apa tu? Siapa yang belajar tadabbur Al-Quran, dia akan tahu beza. Yang ni hak, yang ni batil. Bila dia tak tahu, kadang-kadang kelabu lagi antara hak dan batil kan. Mana dia tak tadabbur Al-Quran. Ataupun masa tadabbur dia tidur. Mesti kalau dia faham Al-Quran, mesti dapat tahu yang ni hak, yang ni batil. Yang ni dosa, yang ni pahala. Okey. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan ala abdi, ke atas hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Untuk apa ni Quran diturunkan? Untuk apa? Liyakuna, supaya dia menjadi. Dia tu Nabi Muhammad menjadi apa? Lil alamin. Untuk ni nak terjemah apa ni? Tadi alhamdulillahi rabbil alamin makna semua makhluk selain pada Allah. Yang ni wahudan lil alamin, untuk manusia sahaja. Yang ni pula untuk apa? Supaya Nabi Muhammad itu menjadi nazir, pemberi amaran kepada siapa? Adakah termasuk kayu, pokok, bukit? Bukan. Manusia dan jin. Jadi ahli tafsir mengatakan di sini manusia dan jin. Sebab Nabi Muhammad diutuskan untuk manusia dan jin. Jin dengar tak Nabi baca Quran? Dengar dan beriman. Okey. Jadi al-alamin ada maknanya semua makhluk kecuali Allah, seperti dalam surah Fatihah. Ada al-alami khas untuk manusia dan jin, seperti dalam surah Al-Furqan. Ada al-alamin khas untuk manusia sahaja, seperti dalam surah yang kita sedang tadabbur. Okey, Allah kata apa? Mekah tu sebagai sumber petunjuk untuk lil alamin, bagi manusia. Sebab di situlah bermulanya pembinaan Kaabah, dan daripada situlah orang mula datang ke Mekah kan, selepas Nabi Ibrahim membinanya. Dan kemuncaknya di Mekah juga turun wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betul. Sebab itulah ulama terjemah di sini manusia. Sebab jin tak tawaf situ. Jin tawaf di mana? Wallahu a'lam. Kalau jin ada kat situ pun dia bukan tawaf, dia kacau orang tawaf tu. Tak ada riwayat mengatakan jin Islam tawaf di Kaabah. Kalau malaikat tawaf di mana? Kat atas. Kat Masjid Haram ada satu tiang jin. Betul ke Ustaz? Saya tak tahu lah. Saya tengok kat muka semua tiang simen lah. Saya tak pasti. Masjid jin pun ada kan orang kata kat Mekah. Okey. Boleh eh? Kemudian fihi, padanya. Padanya ni balik pada apa? Tak, kalau kita belajar bahasa Arab, bakah ni mana ada ta kan, ta merbutah. Kalau ta merbutah mana perkataan tu? Muannas. Kalau muannas sini mesti fiha, bukan fihi. Jadi balik pada apa? Bait. Pada rumah Allah itu ada ayat. Padanya ada ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda berjinat yang
jelas, terang. Apa dia? Apa tanda dia? Walaupun hi itu balik pada baitin, tapi maksud dia kata ulama ialah pada tanah haram tu. Pada tanah haram itu ada tanda-tanda yang jelas, tanda kebesaran Allah. Termasuklah tanda-tanda tempat beribadat. Seperti Arafah. Kan? Arafah tu adalah syiar Islam. Muzdalifah, tempat melontar. Apa lagi? Bahkan ulama kata antara tanda kebesaran Allah di Mekah ialah orang rasa pergi sekali nak pergi lagi. Itu hanya ada di Mekah saja. Kadang-kadang nak pergi, kadang-kadang berkali-kali. Dalam setahun tu kadang-kadang berbelas kali. Dia tak akan puas. Walaupun pergi kat situ, ada tak tasik ke sungai ke? Ada laut. Ada air terjun. Ada hutan-hutan yang indah. Tak ada padang pasir. Tapi orang nak pergi kan? Biasa orang nak pergi tempat tu mesti ada tarikan. Sungai ke, tasik ke, hutan ke. Mekah ni tanah padang pasir. Yang ada hanyalah Kaabah. Sebab itulah kenapa Allah pilih Hajar duduk di situ. Sungai tak ada, pokok tak ada. Boleh tak Allah nak letak Hajar tempat yang ada sungai, ada tasik kan, ada pokok, ada buah-buahan kan? Kan seronok kan, dia ada baby apa semua kan? Ni kering padang pasir, tak ada pokok, tak ada manusia. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kebesaran Allah. Menunjukkan kebesaran Allah. Tempat yang tandus dan kering dan tiba dia menjadi tempat yang diberkati. Kenapa? Kenapa tempat yang tak ada tarikan langsung? Tak ada satu pun yang menarik. Tama-tama orang suka melancong, suka berjalan kan? Tak ada satu pun. Supaya orang pergi situ memang fokus untuk ibadat. Serah pada Allah Taala. Antara hikmahnya kata ulama ialah Allah nak bagi tahu kamu akan tenang, kamu akan bahagia bukan sebab tempat, tapi kamu akan tenang, kamu akan bahagia bila hati kamu betul-betul serah pada Allah. Bahagialah kamu walaupun tengah padang pasir. Tapi sebaliknya, kalau kamu putus hubungan dengan Allah, duduklah tempat indah, tempat mewah macam mana, kamu tak akan bahagia. Kalau bahagia pun hanya sementara. Betul? Okey. Kemudian ini Allah sebut umum. Di Mekah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang cukup jelas. Yang cukup jelas ni yang boleh nampaklah, yang zahir. Seperti tadi, Arafah, Mina, tempat melontar. Dan antaranya ialah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Tak payah terjemah, nanti pening pula kan. Maqam Ibrahim. Apa Maqam Ibrahim? Dia macam ni. Kalau dia telah berdiri dalam bahasa Arab, qama. Dia telah berdiri. Kalau kita nak jadikan tempat, tambah apa? Mim bari apa? Bari atas. Jadi tempat. Kan? Macam apa ni? Jalasa. Jalasa duduk. Kita nak jadikan tempat duduk. Majlis. Kan? Majlis. Apa lagi? Hasyara. Hasyara himpun. Tempat mahsyar. Tambah ma je. Sajadah, sujud. Nak jadikan dia tempat, tambah ma. Masjid. Senang tak bahasa Arab? Senang. Kalau bahasa Melayu, qama cuba terjemah. Telah berdiri. Kalau nak tukar jadi tempat, kena tambah apa? Tempat. Berapa huruf? T-E-M-P-A-T. Bahasa Arab hanya tambah? Mana lebih mudah?
Mana lebih jimat? Mana lebih jimat Makkah? Okey, jadi makam ni tempat apa? Tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika bina Kaabah. Dan ada sekarang kan? Macam mana Kaabah kat sini? Tapi makam Ibrahim kat sini. Sepatut berdiri nak bina Kaabah duduk kat sini. Tepi kan? Macam mana jauh? Macam tu pula kan? Kenapa? Itu asal Ha? Halih? Pasal apa Halih? Oh, asal kat sinilah. Asal kat sini kan? Bila Nabi Ibrahim nak bina, bila tinggi sikit dia lapik batu. Bila tinggi sikit dia lapik batu kan? Jadi akhirnya batu tu terkesan dengan tapak kaki Ibrahim. Dan bila diubah tu? Tak, zaman Umar Ibn Khattab. Umar tengok sebab dia mengganggukan orang tawaf ni, terhalang, maka diubah ke belakang. Jadi Allah kata antara tanda kebesaran yang jelas, yang nyata di Mekah, salah satunya makam Ibrahim ni. Jadi bayinat mana jelas nampak, boleh disentuh. Cuma ulama beza pendapat. Ulama beza pendapat makam Ibrahim ni. Satu pendapat mengatakan makam tempat itulah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika nak bina Kaabah. Yang kedua, pendapat kedua ialah makam ialah tempat-tempat Nabi Ibrahim buat ibadat di Mekah. Seperti Arafah, Muzdalifah, Mina. Semua tempat Nabi Ibrahim beribadat dipanggil makam Ibrahim. Jadi ada dua pendapat. Okey. Kemudian waman dakhalahu, dan man siapa? Dakhalahu, yang memasukinya. Memasukinya ni, nya tu balik pada apa? Bait ataupun Mekah lah. Siapa yang masuk Mekah? Kana amina, adalah dia aminan, aman. Apa maksud aman ni? Apa maksud sejahtera? Ha? Oh, aman, sejahtera, tentera. Ha? Hati dia tenang. Tapi ada tak orang pergi Mekah hati tak tenang? Ada. Ada kan? Ada orang yang masuk Mekah tiba-tiba tak boleh. Jadi serabutkan, terpaksa dikeluarkan. Ha? Ada. Sebenarnya aman di sini dia lebih kepada aman dari segi fizikal. Sebab tanah Mekah tanah haram, tak boleh berperang. Jadi siapa nak serang kita, kita pergi Mekah, selamat. Sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Orang kafir pun masa jahiliah, dia pegang akidah ni. Mekah ni tempat selamat, tempat yang mulia. Katalah A bunuh B kan. Jadi B ni lari pergi ke Mekah. Kemudian keluarga A dapat tangkap dia di Mekah, tapi dia tak akan bunuh. Tunggu kamu keluar daripada Mekah, kami akan bunuh. Walaupun dia jahiliah. Jadi itu maksud aman. Bukan aman daripada azab Allah. Bukan mestinya aman dalam hati, kan? Ada orang pergi Mekah tak tenang. Sebab apa? Sebab dia meminta sedekah kan. Dia tengok polis je, polis kejar dia kan. Dia tak tenang. Tak tenang. Kadang-kadang tangan dia susuk dalam tu kan, kaki nampak kuda. Bila nampak polis, berlari pula kan. Jadi aman ni lebih kepada fizikal. Dan aman ni sebenarnya bukan orang sahaja. Pokok aman tak? Pokok. Sebab pokok tak boleh dipotong. Binatang beruan aman tak? Aman, selamat. Okey. Dan kalau orang beriman, dia bukan setakat aman fizikalnya, tapi aman hatinya. Tenang je. Sehingga dia boleh bangun subuh pukul 3 pagi kan.
Umur 70 tahun tak pernah bangun pukul 3 pagi. Pergi Mekah boleh bangun 3 pagi. Balik Malaysia pukul 8 pagi balik kan. Khusyuk je solat kan. Berjalan walaupun terpaksa berjalan jauh, bangun pagi 5 kali berulang dia boleh buat. Pergi awal. Bangga pula cerita pada orang. Masa dia kat Malaysia bangun lewat dia tak cerita. Kenapa? Kenapa kat Mekah ni mudah nak bangun solat, pergi awal, belum azan dah ada dah muka dia kan? Kadang-kadang lebih awal daripada Bilal tu. Kenapa? Dia antara punca hati kita khusyuk solat ialah tak ada dunia dalam hati. Kat Malaysia ni macam-macam urusan kan. Jadi kita tak boleh fokus. Tapi bila pergi Mekah, semua kita tinggal. Kerjaya kita, harta kita, nak ambil anak ke, nak ambil cucu ke, semua tak ada. Jadi kita boleh fokus tanpa gangguan. Sebab itulah bila orang balik Mekah, dia tanya, kenapa Ustaz? Balik masa kat Mekah khusyuk je. Balik Malaysia tak khusyuk. Tak payah tanyalah, tanya awak sendiri lah. Dia bukan sampai kat Malaysia, kat airport Jeddah dah tak khusyuk dah. Kemudian Allah kata walillahi, dan untuk Allah ataupun untuk Allah, ala nas, ke atas manusia, hijju. Ini ada dua kiraat. Kita boleh baca hijju dan boleh baca hajju. Dua-dua betul. Kalau saya baca walillahi ala nasi hajjul bait, jangan tegur. Sebab itu bacaan yang sahih. Okey, bagi Allah ke atas manusia wajib. Hajju apa makna? Hajju ataupun hijju? Apa makna? Tak, dari segi bahasa. Al-hajju dari segi bahasa, iaitu al-qasdu. Al-qasdu ni pun dah jadi bahasa Melayu. Qasad. Apa makna qasad? Maksud pun bahasa Arab juga. Qasad ni menuju, tuju. Qasad awak tu biar betul kan, tujuan, niat. Jadi haji dari segi bahasa mana? Qasdu. Kalau hajjul bait, menuju ke Baitullah. Menuju ke Baitullah. Okey. Jadi kalau orang yang menuju, ada panggil al-hajju. Faham? Al-hajju mana? Orang yang menuju Baitullah. Sebab itulah orang Arab bila dia balik Mekah, tak ada siapa panggil dia haji. Sebab mana apa? Haji mana orang yang menuju ke Mekah. Kamu dah balik kan? Bukan menuju Mekah. Cuma orang Melayu balik Mekah je haji. Apa makna haji? Menuju ke Baitullah. Salah. Kamu dah balik daripada Baitullah. Jadi tak perlulah panggil haji. Lepas tu tak panggil melenting pula. Dah tak faham makna haji, melenting pula kan. Jadi amat tidak betul sesiapa yang balik haji dipanggil haji. Sebab haji makna menuju. Sekarang kamu berpatah balik. Okey. Ke atas bagi Allah, ke atas manusia wajib. Wajib ke atas manusia melakukan haji ataupun menuju ke Baitullah untuk melakukan haji. Kita terjemah maksud dia, menuju Baitullah. Man istata'a. Bagi siapa ni? Di sini kalau kita belajar bahasa Arab, ayat perkataan apa yang menunjukkan wajib? Perkataan apa yang menunjukkan wajib melakukan haji? Ala, betul. Bila sebut ala nas, wajib ke atas manusia melakukan, menuju ke Baitullah untuk melakukan haji. Tapi wajib tu kepada siapa? Bukan semua orang. Man istata'a, siapa yang
istata'a mampu, ilaihi kepadanya, sabila jalan, mampu jalan ke Mekah. Di situ apa maksud jalan? Sabila. Ada ulama kata iaitu mampu dari segi jalan tu ialah badan. Yang pertama, badan mesti sihat. Yang kedua, kewangan. Yang ketiga, keadaan keselamatan. Ada orang mampu dari segi kewangan tapi badan dia tak sihat, wajib tak pergi haji? Ada pendapat mengatakan wajib. Katalah dia lumpuh, dia ada duit, wajib buat haji, tapi dia boleh gantikan wakil pada orang lain. Ada hukum dia. Kalau betul-betul sakit dia memang tak ada harapan sembuh, sedangkan dia ada duit, dia boleh upah orang walaupun dia masih hidup. Dan ada orang yang mampu dari segi dia badan sihat tapi duit tak ada, wajib tak? Dia badan sihat, duit tak ada, tapi dia boleh sampai ke Mekah, wajib tak? Wajiblah. Wajiblah. Sebab dia mampu sampai ke Mekah walaupun tak ada duit. Ada orang macam tu kan? Dia menumpak orang. Semua orang belanja. Okey, boleh. Jadi wajib buat haji. Kemudian Allah kata apa? Waman kafar. Dan siapa yang ingkar. Ingkar apa ni? Ingkar melakukan haji walaupun dia telah mampu, fa innallah, maka sesungguhnya Allah ghaniyun. Apa makna ghani? Maha kaya, anil alamin, dari alamin. Tadi alami yang tadi makna apa? Manusia. Alami yang ni semua sekali. Apa maksud ni? Allah, sesungguhnya Allah maha kaya daripada semua makhluknya. Apa maksud dia? Maksudnya ialah, katalah semua manusia ni tak pergi haji walaupun wajib, walaupun cukup syarat, Allah tak rugi pun. Allah tak rugi. Sebab apa? Sebab apa Allah tak rugi? Allah tak berhajat langsung kepada, bukan setakat kepada manusia. Allah tak berhajat pada semua alamin. Langit ke, bumi ke, malaikat, Allah tak berhajat. Faham? Jadi di sini Allah nak bagi tahu, bila Allah suruh manusia beribadat, sedikit pun Allah tak ada kepentingan. Sebaliknya Allah suruh manusia beribadat, tujuannya untuk apa? Untuk manusia sendiri. Itu kadang-kadang susah nak masukkan. Sebab itulah kita kadang-kadang malah nak solat. Sebab apa malah nak solat? Sebab kita rasa macam solat tu untuk Tuhan je kan? Kan? Sebab tu walaupun kita solat lewat, kita tak rasa bersalah. Kadang-kadang kita rasa, okeylah tu, muja aku solat je. Siapa yang mujur? Ya. Dan sebab itulah, bila dia tak rasa solat untuk dia buat cincai. Betul? Dia buat cincai je. Tapi kalau buat makan, ada makan cincai. Budu je tiap hari. Tak ada. Tapi solat ataupun ibadat. Jadi Allah nak beritahu, apa sahaja ibadat yang aku wajibkan, semua untuk kamu. Kalau kamu tak buat, aku tak berhajat langsung pada ibadat kamu. Dan di sini ulama berbeza pendapat, iaitu hukum orang yang tak buat haji dalam keadaan dia mampu. Apa hukum dia? Kalau ikut ayat ni jadi apa? Kafir. Waman kafar. Allah tak kata waman lam yahujju, siapa yang tak buat haji. Tak. Allah kata siapa yang kafir. Mana ulama kata siapa yang tak buat haji dalam keadaan dia mampu, boleh jadi kafir. Pendapat pertama, kafir. Dia keluar daripada Islam. Tapi pendapat jumhur ulama, kafir, tapi kafir yang tidak terkeluar daripada Islam. Dipanggil kufrun duna kufrin. Kafir yang lebih kepada kufur nikmat.
kufur nikmat, bukan kafir yang keluar daripada Islam. Okey. Jadi yang wajib siapa ni? Orang yang mampu. Sebab itulah saya nak sebut. Saya pernah sebut sebelum ni kan, orang masyarakat kita lah, khususnya orang Melayu. Bila mak bapak dia mati, antara benda yang dia buat untuk mak bapak dia mati ialah upah haji kan. Tanpa dia fikir masa mak bapak dia hidup wajib ke tak wajib. Mak bapak dia mampu ke tak mampu. Kalau masa hidup mak bapak dia tak mampu, kenapa nak upah haji? Faham tak? Kenapa nak upah? Benda tu tak wajib. Satu. Yang kedua, bila dia upah, berapa harga dia bagi? Ha? Berapa harga? Kadang-kadang 1,000, 1,500 aja. Masuk akal tak? Kamu nak buat ibadat yang terbaik untuk bapa kamu yang mati dengan harga yang paling murah. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kalau kamu betul nak bagi pahala ibadat haji kepada bapa kamu, buatlah haji yang terbaik. Apa dia? Ha? Buat sendiri. Anak tu buat sendiri. Tapi anak kena buat haji untuk anak dia lah. Buat untuk diri dia. Lepas tu baru, oh Ustaz, kalau saya buat sendiri, kos dia tak jadilah 1,500. Jadi 15,000. Tengok cara anak berfikir. Jadi kamu nak apa sebenar untuk bapa kamu ni? Nak lepas batuk di tangga ke nak selamatkan bapa kamu yang dah meninggal? Kalau kamu sayang pada bapa kamu, korbanlah 15,000 supaya bapa kamu dapat pahala yang terbaik. Pengalaman saya masa kat Mekah kan, bila bagi 1,500, siapa yang kebuat? Siapa nak buat? 1,500? Kerja haji bukan senang. Panas pula, ramai orang, makan dengan minum apa semua. Akhirnya yang buatnya biasa pelajar-pelajar Indon ataupun pekerja-pekerja daripada Indonesia, daripada Thailand kan. Kadang-kadang dia dapat 5 badal haji. Dia tak boleh buat ke 5. Dia pilih satu je kan. Yang 4 tu dia sub. Dia ambil 500, dia bagi ke kawan dia 1,000. Kawan dia pula dah ada 5. Dia sub lagi daripada 1,000, dia ambil 300. Akhirnya yang betul-betul buat dapat hanya 700, 500. Cuba bayangkan, ini pengalaman saya. Kalau kita buat haji dalam keadaan penat, letih, hanya dapat 700, dengan kos tambang, kos makan lagi, dia akan buat cincai. Jadi siapa? Saya nak ulang. Ini jadi bisnes pula ni kepada travel agent ni. Siapa nak buat haji, upah haji bagi pada kami. Ini bukan dia buat. Dia kumpul semua, kadang-kadang dapat 20. Dia carilah siapa-siapa kat Mekah. Dia bukan kenal. Dan dia tak boleh pastikan orang tu buat haji dengan terbaik. Dia tak boleh pastikan. Sebab dia tak kenal. Kadang-kadang tak jumpa pun. Kadang-kadang dia kenal. Tapi orang tu bukan buat, dia sub kepada orang lain. Jadi bagi saya, travel agent yang ambil peluang ni sangat-sangat tidak patut. Sepatut kamu bagi nasihat pada orang yang nak upah haji untuk mak bapak dia, 1,500 ni tak sesuai. Kamu sayang tak pada bapak kamu? Sayang. Kalau kamu sayang, kamu nak bapak kamu dapat haji mabrur ke haji Marlboro? Kalau nak haji mabrur, korbanlah sikit. Sama ada kamu upah orang datang daripada Malaysia kan, kos dia sama dengan orang pergi Mekah. 10,000 lah. Ataupun lagi baik, kamu sendiri buat. Pergi sendiri. Anak bila buat, lagi ikhlas. Kan? Jangan lepas batuk di tangga, hanya bagi 1,500. Okey? Kemudian tengoklah bapak kita masa hidup, dia wajib ke tak? Kalau dia wajib, tapi tak pergi, okeylah. Boleh ganti. Tapi kalau masa dia hidup, dia tak wajib, tak mampu, duit tak cukup, tak perlu upah haji. Kenapa nak upah benda yang tak wajib? Lebih baik kita buat apa untuk bapak kita yang meninggal? Sedekah. Kita sedekah bina masjid kan. Niat untuk bapak. Pahala dia berterusan. Haji ni pahala dia kalau mabrur lah, langsam. Sekali je. Betul? Dia bukan sedekah jariah. Jadi bila anak nak sedekah untuk bapak, kena guna akal. Jangan ikut orang ramai. Orang bagi upah haji, dia bagi upah haji. Kan?
Orang suruh buat umrah, dia buat umrah. Tak. Apa pahala yang paling baik dan berterusan untuk mak bapak meninggal? Sedekah. Sedekah. Okey. Oh, masa dah habis ah. Kita sambung. Ayat ni kita sambung akan datang. Ha? Mana buku tu ah? Ha. Cuba tengok atas meja ni ada tak? Ada. Tak ada. Tak apalah. Tak ada. Tak apa, pinjam buku dia. Okey. Kita sambung bacaan buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Juwaisin. Kita sampai muka surat 24 siapa ada buku muka surat 24, iaitu amalan yang ke-6. Berzikir kepada Allah. Kata penulis rahimahullah, ada banyak hadis yang menjelaskan keutamaan berzikir kepada Allah dan bahawa ia merupakan salah satu penyebab seseorang masuk syurga. Kadang-kadang dengan zikir ini menjadi penyebab seseorang masuk syurga. Di antaranya iaitu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir secara mutlak seperti berikut. Hadisnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, laqitu laylata usriya bi Ibrahim faqal ya Muhammad aqri ummataka minni assalam wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatut turbah uzbatul ma'i wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maksud dia, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam Isra' dan Mi'raj. Kata Nabi SAW, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam Isra' dan Mi'raj. Berjumpa secara fizikal ke ataupun roh saja, wallahu alam. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada aku, ya Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu. Jawab. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim suruh Nabi Muhammad sampaikan salamnya kepada umatnya, iaitu termasuk kita lah. Dia jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan katakan kepada mereka, Nabi Ibrahim pesan pada Nabi Muhammad, bagitahu juga pada umat kamu, apa dia? Bahawasanya syurga itu mempunyai tanah yang baik serta air yang tawar ataupun air yang enak. Ia merupakan hamparan tanah yang datar, yang tidak ada tanaman. Dan dia akan menjadi tanamannya, yang akan menjadi tanamannya ialah kalimah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maknanya, kalau kita dapat tempat di syurga, kita dapat tanah kosong. Macam mana kita nak tanam? Bila kita nak tanam? Sekarang. Caranya,
Baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali ustaz? Nak berapa pokok? Lagi banyak pokok. Okey? Boleh cuba tanam pokok sekarang. Tanam 10 pokok malam ni sebagai permulaan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Mudah je tanam pokok di surga. Tapi tak ramai orang buat walaupun mudah. Tak ada kos, tak perlu siram, tak perlu baja. Tapi ramai orang tak buat. Ada pun pokok kat dunia ada kos. Kena pergi beli, kena siram, kena baja. Ada kos. Tapi ramai pun orang buat kan. Lepas tu pokok tu mati, beli pokok lain pula. Jadi mulai sekarang cukup-cukuplah tanam pokok di dunia. Sekarang masanya tanam pokok kita di syurga. Okey, hadis yang lain daripada Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatu fil jannah." Siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdih, akan ditanam baginya satu pokok kurma di syurga. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis sahih. Yang tadi pun pokok, yang ni pokok. Cuma beza apa? Yang tadi zikir dia panjang sikit, yang ni zikir pendek. Nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Ustaz ada yang pendek, tak apa saya ambil pendek. Nampak? Kalau bab akhirat. Tapi kalau bab dunia, kita pilih yang banyak, yang gajinya besar. Baca semua. Kadang-kadang kalau rasa puas baca yang panjang, baca yang pendek. Puas baca yang pendek, baca yang panjang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berjalan melewati saat dia sedang menanam sesuatu. Jadi Abu Hurairah sedang menanam sesuatu, kemudian Nabi datang. Maka Nabi bertanya, "Ya Abu Hurairah, man lazi taghrisu?" Qultu ghirasan li. Qal, "Ala adulluka ala ghirasin khairil laka min hadha?" Qal, "Bala ya Rasulullah." Qal, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yughrasu laka bikulli wahidatin syajaratun fil jannah." Maksudnya, satu hari Abu Hurairah sedang menanam, jadi Nabi pun datang. Lalu Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, kamu sedang tanam apa tu?" Kata Abu Hurairah, "Aku sedang menanam tanaman milikku." Maka Rasulullah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kamu tanaman yang lebih baik daripada yang kamu sedang tanam sekarang?" Tengok Nabi mendidik sahabat kan. Nabi kata tak payah tanam, tak. Nabi kata nak tak? Kalau yang ni kamu buat, yang ni lagi baik, lagi patut kamu buat. Maka jawab Abu Hurairah, "Mahu, wahai Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Ucaplah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Macam yang tadilah. Kemudian Nabi kata, "Nescaya kalau kamu ucapkan zikir ini, nescaya akan ditanam bagi kamu sebuah pohon di dalam syurga dari setiap kalimahnya." Maknanya kalau empat pokok. Kalau 10 kali 40 pokok. Okey?
Oh, habis. Kita sambung akan datang insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ni. Insya-Allah kita jumpa lagi pada malam besok. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم